Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua daripada saya, hos anda Syazwan Nadia dalam rancangan RM1.50 edisi Laporan Khas. Pada hari ini kami akan kongsikan bersama anda beberapa topik yang menarik seperti COVID-19, profil dan masalah sosial. Isu COVID-19 tidaklah asing bagi rakyat Malaysia walau bagaimanapun dalam usaha negara untuk menangani isu ini, terdapat segelintir pihak yang masih kurang peka akan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Ikuti laporan khas berkaitan hal ini yang disediakan oleh Farah Izzuddin. Sehingga 24 Mac 2020 jam 12.30 hari, terdapat 106 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 1,624 kes. Berdasarkan siasatan awal, daripada 106 kes baru yang telah dilaporkan hari ini, sebanyak 43 kes adalah berkaitan dengan kluster perhimpunan di Masjid Jami' Sri Petaling. Beliau mempunyai gejala selama seminggu iaitu demam, batuk dan kesesakan nafas untuk 3 hari. Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai untuk berada di rumah sepanjang tempoh penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan. Cukuplah 3 bulan kita semua berkurung di rumah untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini. Kerajaan membuat keputusan hari ini di dalam mesyuarat khas MKN. Hari ini, kerajaan telah membuat keputusan mulai daripada 1 hari bulan Ogos, pemakaian pelitup muka di dalam pengangkutan awam dan tempat-tempat awam yang bersesak-sesak adalah diwajibkan. 4 bulan telah berlalu, isu COVID-19 ini masih lagi menjadi tumpuan setiap masyarakat. Meskipun kini dalam fasa PKPP, namun terdapat segelintir masyarakat yang tidak mematuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Adakah kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ini dan apakah kesudahannya? Saksikan laporan khas bersama saya, wartawan anda, Farah Izzuddin, bagi melihat sikap segelintir masyarakat ketika PKP. Apa yang awak rasa mengenai SOP sejak PKP ni macam mana? SOP dia actually bagus untuk semua orang sebab dia nak putuskan rantai COVID kan. Tapi orang sekarang dia okey je kalau nak ikut SOP. Tapi adalah certain orang yang tak boleh ikut. Bukan tak boleh, dia macam malas. Maybe malas pakai mask ataupun scan QR code kan untuk masuk kedai tu. Bagi saya benda ni betul lah cara dia untuk elakkan jangkitan yang kita tak nampak. Okay, untuk prevent daripada semua orang. Kita tahulah COVID-19 satu benda yang bahaya. So kerja berapa lama nak kena pakai mask atau boleh tak buka-buka mask ke masa kerja? Kalau waktu rehat boleh lah, tapi kalau berdepan dengan customer tu tak boleh. Kalau tempat kerja saya memang SOP wajib pakai. Bagi leceh ke macam mana ke, ada kebaikan keburukan ke macam mana? Dia tak adalah kata leceh tapi dia jadi norma baru kan. Keburukan dia panas lah, tapi kebaikan dia itulah dia putus rantai COVID kan sekarang ni. So okey je lah semua benda. Pernah tak encounter macam ada orang masuk kedai dia tak nak pakai mask ke macam mana? Macam sekarang ni fasa yang terakhir kan, sudah banyaklah nampak yang ada yang tak pakai. Pernah sekali dua, tapi diorang tak adalah makan kat dalam, kita tak kasi masuk. Oh, memang tak bagi masuk ke makan dekat dalam lah, take away sajalah. Take away je. Begitulah suasana di Ibu Kota Kuala Lumpur. Kita dapat saksikan masih terdapat segelintir orang yang tidak memakai topeng muka ketika berada di luar. Adakah keadaan yang sama sedang berlaku di Sabah? Mari kita saksikan wartawan lokasi kita, Nurizan. Terima kasih Farah Izzuddin. Kini anda bersama saya Nurizan di salah sebuah pasar raya di Sabah. Mana yang kita dapat lihat, segelintir masyarakat yang berkunjung di sini masih lagi mengikuti SOP yang ditetapkan, iaitu memakai topeng muka ketika bersosial. Sedikit perkembangan COVID-19 di Sabah yang hanya mencatatkan 4 orang sahaja, yang merupakan keputusan yang agak bagus setakat ini. Pematuhan ini perlu diteruskan agar COVID-19 di Sabah dapat dihapuskan. Sekian daripada saya. Semoga kita dapat putuskan rantaian COVID-19 ini. Saya wartawan anda, Farah Izzuddin, kembali kepada host.
ini berkaitan isu COVID-19. Seterusnya, pekerjaan sebagai seorang tentera udara Diraja Malaysia merupakan satu pekerjaan yang amat membanggakan serta memerlukan keberanian yang tinggi. Oleh itu, sempena sambutan kemerdekaan Malaysia yang ke-63 yang bakal menjelang tidak lama lagi, kami bawakan khas kepada anda kisah seorang bekas tentera udara iaitu Lieutenant Colonel Izhar Zulhisham Ibrahim. Lieutenant Colonel Izhar Zulhisham bin Ibrahim adalah nama yang bukannya asing antara kalangan tentera udara Diraja Malaysia. Meskipun tidak lagi berkhidmat, jiwa ketenteraannya masih lagi disebati dalam diri beliau. Saksikan laporan khas saya, Zafran Azhar, sempena menyambut Hari Kemerdekaan 63 tahun yang bakal menjelang. Beliau berusia 50 tahun dan merupakan anak kelahiran Negeri Sembilan. Beliau mula menceburi bidang tentera pada tahun 1991, bermula dengan kadet di Tentera Udara Diraja Malaysia, Subang. Uncle pergi flying di TUDM Malustar 1993 lah. 1994 Uncle ditauliakan sebagai juruterbang. Operational Squadron ataupun squadron yang Uncle pergi adalah di nombor 15 Squadron TUDM Batuas as a fighter pilot. 3 years Uncle pergi ke bahagian transport, angkut. And then from there 1997 sampai Uncle pension in 2018. Uncle flying, active flying lah, you can say, in the transport ataupun fleet angkut. Almost 27 tahun dengan Uncle dalam PDM ni. Banyak jugalah kenangan pahit dan manis lah. Okay. Kenangan manis tu banyak, tapi yang paling ingat kenangan pahit lah. Of course lah, yang paling kita ingat kenangan pahit lah, betul tak kan? So dalam flying ni Uncle ada lah 2-3 insiden lah yang Uncle ingat sampai sekarang ni. Okay. Yang pertama, masa Uncle mula training di Pejuang dulu, masa ke dalam latihan, lepas daripada ke kawasan penerbangan tu nak balik ke TUDM Batuas, suddenly Uncle punya wingman lah, ataupun member yang belakang tu nampak ada minyak keluar daripada Uncle punya jet pipe. Minyak, tak tahu macam mana boleh keluar, tapi it's very critical lah. Keadaan cemas. Cemas, minyak keluar. So kalau minyak tu, of course next thing terus boleh caught fire and explode kan. So Uncle remember, Uncle buat positionkan diri Uncle dekat over Selat Melaka, ready to eject lah. Bagaimana kursi lenting kan. Kalau keadaan ni get worse lah. So alhamdulillah Uncle manage to bite dia punya pattern tu and landed safely dekat TUDM Batuas lah. Sifatnya yang peramah dan merendah diri membuatkan kami terus tertarik untuk mendengar perkongsian yang diceritakan oleh beliau mengenai pengalamannya sepanjang bergelar seorang tentera. Namun, hanya segelintir sahaja yang dapat kami kongsikan kerana beliau masih lagi terikat dengan akta rahsia rasmi. Uncle mula masuk dulu, tak ada orang paksa lah. It's volunteer, purely volunteer and minat. Minat tu akan mengatasi segala-galanya, Uncle. Kita tak boleh, ini ikut kawan, mak bapak suruh, tu takkan jadilah. Mungkin boleh, tapi minat tu tak ada. Because Uncle start pun masuk TUDM, minat juga. Because lepas tu Uncle dapat full scholarship pergi US tau. Kita minat jadi askar kan, jadi TUDM. Tengok nak terbang. So bila parent suruh kita buat sesuatu yang kita tak suka, so tak boleh. So bagi Uncle, it boils down to minat lah. Minat nombor satu, and then kena ada komitmen yang tinggi. Memang challenging tu, tak kisahlah TUDM ke, civil ke, sama. Tapi Uncle rasa military tu disiplin dah. Disiplin, kita kena ada komitmen. Dan of course dia punya pressure tu tinggi lah kan. So training memang tough lah. Memang compare kalau Air Force military training dengan civilian ni, tapi kena minat yang tinggi kan, sondol je, lanyak, orang kena lanyak pun kita layan je lah kan, tak apalah orang cakap kan, alang-alang menyeluk Perkasam tu kan, dia sampai ke Penggalengan. Jadi military pilot ni yang rasa satu minat, satu lagi kita memang bersemangat hanya jadi askar kan, semangat tu tinggi, bukan sebab duit, nak sahur pakai baju hijau tu flying kan, military tu sanggup tu kan. Tak kisahlah apa-apa mission pun, terbang weekend ke tengah-tengah awal 2-3 pagi pun kan, pasal kita minat, kita nak buat benda tu. Bukan semua orang minat jadi askar kan.
Begitulah sedikit perkongsian kita tentang bekas seorang tentera. Semoga perkongsian tersebut dapat meningkatkan semangat patriotism dalam kalangan masyarakat kita menjelang sambutan Hari Kemerdekaan 63 tahun kita hari ini. Kembali kita kepada hos anda, Syazana Nadia. Sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi seseorang wanita untuk menginginkan kebahagiaan dalam mahligai yang telah dibina. Walau bagaimanapun, akibat tiada ilmu serta kesedaran untuk menangani konflik dan emosi dalam berumah tangga yang menjadi salah satu punca utama bagi kes keganasan yang berlaku. Ikuti segmen terakhir yang dibawakan khas oleh wartawan anda Fatin Nurain. Yang indah bertukar menjadi derita. Begitulah nasib seorang wanita yang berusia 25 tahun yang berkahwin di usia seawal 18 tahun. Akibat tidak mampu memberikan zuriat, berlakunya keganasan rumah tangga terhadap mahligai yang telah terbina. Saksikan laporan khas bersama saya, wartawan anda Fatin Nurain. Ketika sesi temu bual dijalankan, kami diminta agar untuk tidak mendedahkan identiti sebenar mangsa kerana dikhawatiri akan lebih memudaratkan keadaan dan situasi yang dilaluinya. Okay, so boleh puan bagi tahu bila dan dah berapa lama puan berkahwin? Saya kahwin 13 Mac 2013. So sekarang ni dah 7 tahun lah. Okey, so bila keganasan rumah tangga tu berlaku? Dia lepas 3 bulan tu nampak lah mula dia maki-maki. Lepas tu lepas dah 6 bulan macam tu dia berani angkat tangan lah. So during COVID ni, ada tak keganasan rumah tangga tu berlaku and lebih kerap daripada sebelum-sebelum ni? Banyak sebab dia tak bekerja kan. So dia duduk rumah je. So benda tu lagi kerap lah. Macam dia ada depan mata kan. Kalau tak dia pergi kerja macam kita senang hati lah sekejap sebab tak ada kat rumah kan. Menurut mangsa, dia pernah mengalami tekanan emosi seperti trauma, kemurungan dan depresi akibat keganasan yang menimpa dirinya. Namun, apakan daya, mangsa terpaksa akur dengan dugaan yang dihadapinya. Awal-awal tu adalah, tapi sekarang dah lama biasa kena kan. So kita tu je lah, kita reda je lah kan. Nak minta cerai pun tak boleh juga. So dia tak nak. So kita hadap je lah kan. Start kahwin tu ialah kita berkahwin kan, bahagialah. Lepas tu lepas dah start 3 bulan tu dia start tanya kan, sebab kita tak boleh nak mengandung semua. So dia start tanya. So bila kita mencuba tak dapat, situlah awal-awal dia duduk maki-maki tu kita boleh terima lagi lah kan, macam biasa lah. Tapi lepas tu dia start macam baling-baling pinggan baca apa semua. So macam kita pun macam bila family duk tanya kan, tak nak bercerai ke apa, kita tak boleh kan. Kita perempuan tak boleh nak buat keputusan apa-apa. Lepas tu dia duk start dari situ dia berani angkat tangan lah. Mula dia tampar semua tu macam benda biasa lah kan. Big macam tu orang kata puntung rokok tu kan, dia letak kat tangan tu, benda tu biasa dah semua. Tapi semoga keperitan yang dilaluinya berakhir serta kebahagiaan yang diimpikan dapat menyebelahi mangsa suatu hari nanti. Diharapkan agar perkongsian ini juga dapat membuka mata masyarakat di luar sana untuk menangani masalah keganasan rumah tangga ini. Itulah yang dapat kita rungkaikan serba sedikit untuk segmen kali ini. Bersama kita kembali, hos anda, Syazana Nadia. Diharapkan dengan perkongsian sebentar tadi dapat memberikan pengajaran serta inspirasi kepada anda di luar sana. Baiklah, sekian saja rancangan kita pada hari ini. Bertemu lagi kita di episod akan datang bersama saya, Syazana Nadia, hos anda dalam rancangan RM1.50 edisi laporan khas.